Okay. Kita uh, tentang sambungan kepada hukum wadai yang kita bincangkan petang ini, azimah. Okey, boleh dengar semua? Boleh. Okey, saya punya ni tak nampak. Yang disyariatkan yang tidak ada sebab hukum asal. Ini adalah solat zuhur. Solat zuhur kan, so kita buat 4 tu itu azimah. Ataupun kita buat puasa pada bulan Ramadan itu azimah. Jadi azimah adalah satu hukum yang asal yang dan tidak ada tidak apa diskaun, tidak ada keringanan pada kalau solat tu katakan solat 4 itu tidak azimah, itu kita panggil rukhsah. So merujuk semua ibadat yang di kita pada asal dan asalnya yang tanpa ada keringanan, dia adalah hukum asal. So masa ke even haji pun, haji kita boleh kata dia azimah sebab hukum asalnya pada kalau zaman COVID dia dapat haji pada tahun ini. Tiba-tiba Arab Saudi buka sempadan dia kan sebab kes COVID. So kewajipan tu tidak boleh dibebankan juga. Walaupun wajib tapi orang tu tak boleh tak pergi kan sebab ada halangan, so diringankan. Okey, ataupun kita kata hukum haji ke atasnya tahun ni diringankan, tak perlu pergi. So dia kena pergi next year lah kalau dia buka macam tu. So azimah dia merujuk kepada hukum asal. Lawan dia adalah rukhsah. Adalah hukum yang dituntut tetapi diringankan. Hukum yang dituntut dengan tuntutan asal tetapi diringankan. Contoh kalau solat. Kita solat mesti berdiri, tiba-tiba dia sakit lutut. Tak, dia pun solat duduk. Diringankan, dibenarkan. Dia bermusafir pada bulan puasa. So akibat musafir tu dia harus berbuka. So rukhsah pada orang musafir boleh buka. Ataupun seorang wanita datang haid, ketika dia puasa tiba-tiba datang haid. So dia diringankan daripada puasa dengan berbuka puasa. Dia ringan lah, tapi dia kena buka. So itu kita panggil rukhsah. Rukhsah ni adalah keringanan ataupun diskaun daripada tuntutan asal yang dinamakan azimah. So rukhsah ini kita bahagi pada dua, iaitu rukhsah yang dinamakan taufih, lagi dinamakan isqat. Kenapa disebut taufih dan kenapa disebut isqat? Taufih ialah hukum azimah yang masih ada. Seperti berkata kafir. Contohnya, seseorang dipaksa, contohnya dia pergi ke Israel dan kena tangkap di tentera Israel. Tentera Israel mengacukan senapan di kepala dia, kata kalau kau tak keluar Islam aku tembak. So di situ dia taufih gunakan untuk berkata kafir. Contoh dia kata ya aku keluar Islam, contoh kan. Ataupun dia dibenarkan untuk merosakkan harta, dipaksa. Contoh kalau tak rosakkan kereta orang ni aku belasah sampai mati, contohlah kan dia tu. So dia ditaufihkan, dia dibenarkan untuk dia merosakkan kereta orang. Cuma taufih ni bermaksud jika dia tak kata, contohnya dia kata kafir, dia kata tidak, aku tidak akan keluar Islam. Tak, contohnya Yahudi pun tembak dia. Kalau dia ditembak kerana kafir itu, dia dianggap syahid bagi kes taufih. Sebab tu azimah tu masih ada tetapi diringankan. Ataupun dia merosakkan harta orang, dia tak nak, so dia dipukul mungkin setengah mati. Tetapi
dia pertahankan dia punya apa ni maruah dia masih tidak ada masalah. Tapi kalau dia kata pun tak ada masalah. So pilihlah sama ada dia nak mati syahid atau dia nak diringankan. Maksudnya tu sesiapa yang dipaksa ghaira barin yang dia tidak sengaja dan tidak wala adin yang dia tidak melampaui batas fala isma alai tidak ada dosa pada dia. Dianggap tidak dosa lah kerana dia dipaksa. Yang kedua adalah isqat yang menghilangkan hukum azimah. Isqat bermaksud gugur hukum azimah. Maksudnya azimah yang ada tu hilang. Yang atas tadi dia tak hilang sebab dia perkara yang sangat akidah berkait dengan harta orang. Tapi yang ni dia hanya berkait dengan diri yang dipaksa saja. Contoh dipaksa minum arak. Kan? Minum arak. Dia tak berkait dengan akidah. So dia kena minum lah. Tapi bukanlah suruh paksa minum segelas dia kata boleh tambah tak? Tak boleh lah kan? Itu maksudnya. So isqat lagi ringan paksaan yang lagi ringan di mana orang yang dipaksa dia kena buat lah seperti minum arak, makan bangkai, kalau dia mati kan. Ada ulama mengatakan jika dia tak buat, jika dia mati kerana dia tak makan bangkai, contohnya dia terdampar di padang pasir kan. Dan kalau dia tak makan, dia akan mati. So dia wajib makan bangkai tu. Kalau tidak dia akan mati So dia akan menyebabkan dia mati bunuh diri lah. So di situ kerana isqat dia hukum azimah yang tak boleh makan bangkai tu boleh makan akibat dalam keadaan tersebut. Begitu juga lah solat yang 4 jadi 2. So kalau boleh buatlah sebab itu lagi aula, lagi dituntut bagi orang yang dalam keadaan bermusafir. Okey. Itu tentang rukhsah keringanan. Jadi bentuk keringanan dalam syariat Islam ni banyak kalau anda tengok banyak sama ada dia ringankan itu ataupun diringankan itu sebahagiannya. Contoh keringanan yang sebenarnya ialah contoh adalah solat bagi orang yang sedang haid. Wanita kan, wanita tidak perlu solat langsung. Dan tidak perlu ganti. Seronoklah kan. Itu bermaksud keringanan yang sepenuhnya. Orang yang diringankan solat Jumaat. So dia tak perlu solat Jumaat. Dia solat Zuhur. Tapi wajib solat Zuhur. Jangan dia kata, oh tak wajib solat Jumaat. So tak Jumaat lah kita. Memanglah. Tapi wajib Zuhur. Contohnya orang yang sedang bermusafir. Tapi kalau mazhab Syafi'i, untuk mengharuskan dia meninggalkan solat Jumaat, dia kena keluar. Orang lelaki anda yang musafir pada Jumaat, orang lelaki orang perempuan tak payah kan. Tapi orang perempuan yang nanti nak jadi isteri orang nak beritahu kat suami. Kata abang hari ni kena solat Jumaat. Suami dia kata kenapa saya kena solat Jumaat? Kita kan musafir ni. Syarat tapi dia kena keluar dari rumah sebelum subuh. Dululah masa saya belajar dulu, kita orang kalau nak awal lah. Sebelum orang solat subuh lagi. Orang solat subuh tu kita pergi masjid lah. Maksudnya anda kalau katakan tak nak balik mana? Balik Johor. Kan? Travel balik Johor daripada kampus. Anda kalau duduk kat pun tekun tu, kalau duduk sarjana tak boleh lah. Sebab orang sarjana tak solat Jumaat kot. Orang restu dengan tekun je kan. Di Masjid Al-Malik Khalid contohnya. Bawa beg siap. Boleh dah. Sebab anda dah keluar daripada rumah anda. Walaupun ada daripada Korea itu tak apa. Bagi saya kita ambil pandangan yang ringan, keluar rumah pun tak apa dah. So keluar tu bawa beg terus. Terus breakfast dekat dekat Sungai Dua tapi awal sangat awak tak buka lah. Bukan terus pergi. Katakan sampai Melaka Johor. Yang laju motor tu. So tak perlu solat. Dirukhsahkan dia tak perlu. Tapi kalau dia selalu keluar pagi sebelum selepas subuh, maka kalau ikut mazhab Syafi'i tidak dirukhsahkan dia tinggal Jumaat. Kat situlah. Kecuali lah kalau anda naik bas kan, takkan nak gaduh dengan driver bas. Driver bas tak berhenti. Yang saya dalam keadaan kita dalam kenderaan yang kita kawal lah. Maksudnya anda driver dia. Begitu juga lah haji yang saya kata
umrah sepenuhnya ataupun jihad bagi yang uzur. So bagi haji umrah zaman COVID-19 ni tak boleh pergilah. So kita diringankan sepenuhnya. Umrah tu juga wajib, jangan anggap dia sunat. Umrah yang pertama adalah wajib pada ikut mazhab Syafi'i. Umrah yang kedua je sunat. Biasanya pergi sekali haji buat umrah situ terus. Tak. Okey, itu bagi orang yang tak berduit lah. Bagi yang berduit, dia kena pergi umrah dulu kalau dia nak tunggu haji yang lambat lagi yang tak tahu bila. Itu bagi orang yang berduit. Sebab umrah juga adalah hukum dia wajib. Yang first, yang first. Okey, manakala keringanan yang sebab puasa bagi solat yang rubaiyah, no? Iaitu solat 2 rakaat, bagi solat-solat yang 4. Salah buat puasa maghrib dia nak bagi salat dekat rokok. Tak boleh kan? Betul juga subuh jangan puasa lah. So maghrib dan solat subuh adalah solat-solat yang tidak boleh dikosakan. Okey, dan syarat bagi reka seperti mandi tayamum. Tayamum adalah ganti bagi orang yang berwuduk ataupun untuk tak ada maka dia kena tayamum. Tak ada ni kalau kat Malaysia susahlah air tak ada sebab kita kat Malaysia walaupun kat Selangor dia potong air, mungkin kat masjid ada air. Mungkin kat kedai ada lagi air, boleh beli pun air tak. Air ni tak ada bermaksud memang tak ada langsung. Ataupun boleh pergi ke sungai lagi ambil air. So air tayamum tu tak dibenarkan lagi. Selagi ada air, kalau kita mazhab Syafi'i ni selagi dia ada kecederaan tangan dia ataupun untuk mandi badan dia kalau dia contoh lah. Ataupun kalau tanah so bagi kes-kes ni boleh tayamum, no? Masih boleh berwuduk dengan tetap jangan kat luka tu sebab di situ dimaafkanlah. Okey, kemudian juga zakat kita di Malaysia kita ikut mazhab kita ikut mazhab Syafi'i. Biasa sebab Syafi'i ni bayar dengan beras, dia mesti bayar dengan makanan asasi. Tapi kita di Malaysia kita bayar dengan duit. Itu mazhab Maliki tu. Sebab kalau bayar beras anda bayanglah kan, kalau beras zakat setiap masjid ataupun amir yang terima zakat, wow, berkilo-kilo beras lah tak? Dan bukan satu isu nak simpan beras. So simpan beras ikutkan je, rosak beras tu. Tak? Sama ada makan ke, kena makan bubuk ke sebab beras yang terlalu banyak. Sebab itu dari segi hukum di Malaysia ni kita ambil mazhab Maliki lagi apa nak kata? Lagi fleksibel, lagi mudah untuk menguruskan dan dia sesuai dengan hari itu. Bila kita bincang hukum ni kadang dia melangkaui sempadan mazhab. Dia melangkaui sempadan mazhab melihat kepada kesesuaian hukum itu untuk diaplikasikan. Ada hukum mazhab Syafi'i yang kita abaikan. Kita tak pakai, kita pakai mazhab lain kerana mazhab itu pandangannya lebih praktikal. Atau istilah awal yang saya bincang dulu lebih rajih, bermaksud lebih sesuai, lebih tepat untuk dilaksanakan. Begitu juga untuk bagi yang sakit. Ni yang kita bincang dah. Dia boleh ataupun ganti puasa dengan makan bagi yang uzur. Yang uzur ni bermaksud tak boleh puasa langsung. Doktor kata gastrik contoh. Kalau puasa mati, pakcik jangan puasa, kalau pakcik puasa mati. So bagi golongan yang macam ni, dia diringankan tak puasa. Tapi dia kena bayar fidyah kan. Ada biasa awak dengar lah. Tapi dia ada golongan-golongan khas lah. Golongan yang memang langsung tak boleh puasa. Boleh ganti dengan ringankan. So, tapi bagi orang yang biasa tak boleh puasa, dia kena puasa dululah. So dia tak perlu bayar fidyah lagi. Dia kena bulan puasa tu dia sakit, katakan dia tak puasa, then bila dah sihat dia puasa. Tapi bila gantian puasa tu tidak laksanakan sehingga masuk puasa, di situ dia akan campur dengan fidyah. Satu hari puasa dengan campur satu fidyah. Dia besar. Contohlah cupak biasanya rasanya. Okay. So
Kemudian kemudahan, keringanan dalam bentuk kemudahan ataupun hukum diringankan yang diberi keluasan kepada seorang Islam itu ialah yang halal boleh jadi haram apabila keadaan kita kata darurat contohnya boleh dimakan jika darurat arak boleh diminum darurat. Saya yang tadi Scott tu ada keadaan dia terdampar di padang pasir, tak ada makanan ataupun dia berada di negara yang halal, tak boleh makan, daun pun tak ada tau. Yang ada babi je seekor mati kat depan tu. Ataupun ada arak je satu gelas kat depan. So untuk menyelamatkan adalah harus yang wajib dia dalam keadaan yang dia akan mati dia. Benda ni. So untuk memudahkan manusia dalam keadaan betul-betul yang mengancam. Jika dia dalam masuk darurat tu tak ada tapi darurat dia dalam keadaan ubat bagi dia. Contohnya dia kena asma, doktor kata obat asma ni adalah makan hidung babi. Yang dia jumpa banyak doktor, semua doktor cakap yang sama. Doktor pakar lah ni, bukan doktor yang temberang lah. So doktor pakar KPJ, doktor pakar hospital universiti pun kata sama. You makan sup daun khinzir pula. Hidung khinzir, insyaAllah dia kata. Sembuhlah. So di situ jika asma dia contohnya bahaya kan, sampai nafas pun dah pendek dah, kalau tak ada apa tu siap mati dah. So hukum dia makan dia makan hidung khinzir tu dalam kes di bawah nasihat doktor ni adalah untuk menjaga kesihatan. Begitu jugalah dalam kes jual salam. Jual salam ni apa? Jual salam ni adalah jualan bertempah, jualan ataupun disebut dalam fiqh bai' al-ma'dum. Bai' al-ma'dum adalah jual beli barang yang tak ada. Kan? Dalam jual beli dia mesti syarat dia mesti ada penjual, pembeli, barang, harga dan penjual pembeli. Barang ni tak ada. Macam mana nak beli, nak jual barang tak ada lagi. Tapi barang secara gambar, mungkin gambar ada macam kita tahu yang dia punya gambar plan kan, ada lukis. Saya nak macam atau kita cari macam ni, ada poket ada 7, ada 2, di depan ada 2, di belakang ada 3. So skip C dia ya saya betul lah, skip C dia tu baju kat mana letak bang, kat mana dia untuk penentuan dia nak, itulah diterima oleh syarak. So diharuskan juga telah ditentukan barang tu, so diharuskan. Yang ke telah mendahulukan, selagi kita dah boleh buat dah dalam kes, sampai masa lagi kita boleh buat. Contohnya dalam kes jamak takdim, kita solat sebelum waktu kan, contohnya kita solat subuh, kita solat zuhur, jamak takdim solat zuhur dan asar. Kita solat dalam waktu zuhur, asar tak masuk lagi, tapi dia benarkan. Kita solat isyak dalam waktu maghrib, solat takdim kan, isyak tak masuk lagi, kita solat lah. Dalam kes musafir untuk menjimatkan masa, tidak menyusahkan. Begitu juga zakat sebelum haul. Haul ni apa maksudnya? Sebelum cukup haul masuk tempoh setahun. Bagi zakat-zakat simpanan, zakat harta, dia mesti disyaratkan kita memiliki harta tu dalam tempoh setahun. Tapi kita dah expect dah, kita dah jangka dah. Dalam tempoh setahun jatuh pada bulan 12. Bulan 12 saya nak pergi melancong contohnya. So saya nak keluar zakat bulan 11. Saya dah ambil kisah bulan 12 lah. Dia boleh, dia boleh diharuskan. Walaupun tak sampai tempoh lagi, dia
dia simpan ada 1,000 dalam akaun itu, dia tak akan belanjakan. So dia nak keluar zakat 100,000 ni, katakanlah RM250, keluarkan sekarang. Boleh tak? Boleh, dibenarkan. Begitu juga fitrah bulan Ramadan. Bayar zakat fitrah bulan Ramadan, masa wajibnya adalah bila? Bila terbenamnya matahari hari terakhir Ramadan, petang raya tu. Bila terbenam je matahari pada akhir Ramadan, maka masa itulah start, bukannya start Ramadan. Tapi kita Ramadan kita dah bayar dah boleh bayar dah. Amil kat masjid dah buka meja dah. Ke malam raya kan. Dia sampai ke malam raya tu penuh dia orang buka. Tapi sebenarnya masa tu sunat saja. Masa tu dia saja untuk takut. Yalah anda bayangkan sebab waktu wajib zakat fitrah ni pendek saja, iaitu daripada terbenamnya matahari pada Ramadan itu sehingga sebelum imam baca takbir, sehingga sebelum solat sunat hari raya. Dia ada masa malam tu, subuh tu, habislah kan, dalam masa pendek sangat. Kalaulah semua orang tak dibenarkan dahulukan bayar zakat fitrah, anda bayanglah berapa juta umat Islam di Malaysia, katakan ada 10 juta umat Islam di Malaysia menyerbu dia saya rasa hari raya lah kot hari tu. Malam tu kita nak kacau dodo lah. Sebab nak bayar ni, ramai orang nak bayar ni. So dibenarkan. So sebab tu kita boleh bayar. Masuk je seminggu sehari Ramadan pun dah ada orang buka kaunter. So dah boleh bayar. So itu bermaksud untuk dalam konteks didahulukan, boleh dahulukan. Begitu juga kita diringankan dengan cara melewatkan. Katalah kita tak nak sembahyang sampai ni dekat sekarang ni bahaya, salah kata contohnya kawasan ni bahaya ni, kawasan hitam contoh, tak boleh berhenti, nak berhenti nanti solat asar kemudian. So Zuhur kita lagi solat kemudian, Zuhur tak solat lagi, kita solat dalam waktu ataupun maghrib jam kita pulang terpulang. Jangan kata pula salah ni yang kita baca. Aula dia sembahyang awal. Itu tidak termasuk dalam kita bincang fiqh ni. Tu fiqh. Tak. Susah. Kena tak kena sebab dia masuk dalam rukhsah yang dibenarkan. Tunggu puasa orang sakit, orang musafir boleh sebab dia sakit. Hari tu dia sakit, dia semput nak sebab tu pun bagi orang yang sakit boleh boleh ditunda. Lewatkan solat bagi kecemasan, dibenarkan. Walaupun anda pergi solat cepat, katakan nak kejar takbiratul ula, ulama kata takbiratul ula tu pahala banyak, tiba-tiba nampak orang lemas. Tak apa, saya nak solat dulu, nanti saya awak. Tak boleh, tak. Selamatkan dulu. Yang itu diutamakan. So itu adalah bentuk-bentuk keringanan yang ada, bentuk-bentuk rukhsah yang ada dalam yang di sana tak ada tidak dikatakan dosa atau taklah memberi beban kepada seorang mukallaf lakukan sesuatu. Keringanan diberikan oleh hukum kepada individu mukallaf itu. So kita rangkumkan dia, hukum rukhsah ni kita boleh bahagi kepada 5 iaitu wajib. Wajib maksudnya wajib, kalau tak buat berdosa, haram, iaitu makan bangkai jika boleh menyebabkan dia mati. Kalau dia tak makan dia mati, wajib dia makan. Sunat, qasar solat, sunat sangat-sangat dianjurkan sebab tu kita panggil kufur nikmat lah. Kalau tiba-tiba dia musafir, dia nak solat banyak. Kalau dia bebas mungkin kena tinggal di bas, tak? Tinggal dia bebas sebab lambat orang nak tunggu dia. So dia solatlah dua-dua. Melihat tunang, siapa nak kahwin, lihat tunang dia pun sunat kan. Kalau kita dari segi hukum sebenar, kita tak boleh lihat wanita secara lama dan sebagainya kan. Tapi dalam kes ni sunat. Sebab apa? Takut salah. Nanti ayah dia bagi adik pula ataupun bagi kakak. Jeng lah kan nak kahwin. So pastikan anda make sure betul inilah wanita yang aku pikat. Kalau wanita kena make sure juga inilah lelaki yang memikatku. Nanti salah
Ya, no? Harus jual beli salam. So anda nak beli barang yang tak ada lagi, nak pergi booking dulu, nak pergi order dulu, no problem. Tapi jangan betul. Okay. Khilafu aula. Khilafu aula ini ialah kaedah hukum di mana dia menyalahi keadaan biasa. Dia menyalahi keadaan biasa, contohnya sapu khuf. Khuf ni kasut kan, yang dipakai yang menutup ketat sehinggalah dia tutup buku lali. So sapu dia kat atas bukan kat bawah. Dia sapu di atas jari dia tu, di atas jari dia tu lebih kurang lah. Ataupun jamak dan berbuka dalam musafir. Jamak tadi kita bilang dah, berbuka dalam musafir. Berbuka dalam musafir ni ialah khilafu aula, sebab kalau biasanya bulan puasa, tiba dia berbuka. Itu dia panggil khilafu aula. Tapi dia adalah satu bentuk rukhsah yang dibenarkan. Yang ketiga adalah hukum dia makruh. Makruh bermaksud seorang itu dimakruhkan kosa bagi jarak yang kurang daripada 3 marhalah. Ini pandangan mazhab Hanafi lah, makruh. Tapi kalau kita ataupun kita kata kosa dalam jarak yang kurang lah, yang sedikit. Kalau macam cukup-cukup makan je dah kosa dah. So dia kena make sure jarak dia tu, kalau Malaysia berapa? 83 lebih kurang 83 kilometer. 83 batu, 83 kilometer. 83 kilometer lebih kurang. Tapi nak safe, nak confident, anda kalau 90 kilometer okey. Itu kalau nak confident lah. Kalau tidak, kita kata hukum dia makruh sebab mungkin jarak dia cukup tak cukup. Okay. So itu habislah hukum. Itulah hukum taklid, hukum wada' yang berkait dengan sebab, syarat, halangan, sah, batal, azimah, sah. Ni senang je lah iaitu apa perkara yang menepati syarat, sah. Batal apa-apa perkara yang tidak menepati syarat, tidak menepati rukun, tu batal lah. Okey, yang seterusnya adalah kuliah kita seterusnya adalah tentang perbuatan mukallaf. Tadi kita bincang hukum, bukan tadi saja sebelum ni bincang hukum, di mana hukum yang Allah kenakan ke atas manusia ni terbagi pada hukum taklifi, yang itu hukum yang dibebankan, yang 5 tu wajib, haram, sunat, makruh dan harus, dan juga hukum yang berkait dengan peletakan yang mana yang berkait dengan peletakan yang Allah tetapkan berdasarkan sebab, syarat, halangan, azimah dan rukhsah. Okey, hukum-hukum itu pula kita akan bincang dari sudut perbuatan mukallaf pula. Sejauh mana hukum tadi yang dibebankan tadi ataupun yang ditetapkan tadi boleh dikenakan ke atas mukallaf. Itu yang maksud dia perbuatan mukallaf ni. Adakah semua mukallaf, semua individu yang wajib memikut taklif, yang dah baligh, yang berakal, semuanya wajib ataupun semua terkena dengan beban ini, ataupun ada setengah-setengahnya yang tak kena? Ini yang kita pecahkan. Kita melihat juga daripada perspektif manusia. Okay, so di sini ialah perbincangan kita yang sebelum ni al-mahkum bih, iaitu satu-satu perkara yang telah kita hukum dengannya. Sama ada wajib tadilah, wajib, sunat, haram, makruh, pada perintah itu sama ada perintah berat, perintah yang ringan, perintah untuk buat dengan perintah untuk tinggal. Perintah untuk buat wajib dengan sunat. Perintah untuk tinggal makruh dengan haram. Manakala pilihan itu adalah harus, dan juga perintah dalam bentuk penetapan. Allah tetapkan hukum. Jadi dalam konteks mahkum, iaitu sesuatu yang dihukumkan oleh Allah dengan pada itu adalah melihat kepada kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maksudnya jika manusia mampu, wajiblah manusia buat. Jika manusia tak mampu, mereka akan diberi rukhsah ataupun mereka akan diberi kelonggaran untuk meninggalkannya mengikut situasi-situasi dan keadaan-keadaan manusia itu. Okey. Dari sudut ulama seperti Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di ke Ibn Qayyim ke, katakan hukum Allah ini apabila ditetapkan ke manusia, dia adalah satu hukum yang munasabah. Maksudnya
yang baik untuk manusia, sebab hukum itu dia tidak akan bertentangan dengan akal, dia tidak akan bertentangan dengan ilmu. Maksudnya dari segi logiknya, sesuatu hukum yang Allah tetapkan itu adalah sesuai. Sesuai manusia. Sebab apa sesuai? Dia tidak akan menyusahkan manusia. Dia tidak akan memberi mudarat pada manusia. Bahkan dia akan memberi maslahat kepada manusia. So manusia-manusia ataupun mukallaf-mukallaf yang ditekankan ataupun diberikan hukum oleh Allah ini untuk melakukannya, dia menggambarkan manusia ketaatan. Mungkin di sana adalah sedikit kesukaran, contoh malam kesukaran kan. Bangun subuh di awal pagi pada musim hujan. Sedap tidur kan. So di situlah ada kesukaran, tapi manusia buat juga. Ataupun hukum itu bersifat haji contohnya. Mereka terpaksa membelanjakan duit yang banyak untuk pergi ke sana dan tinggal di sana berhari-hari, berminggu-minggu. Sambil meninggalkan keluarga di kampung yang tidak ada orang tengok contohnya. Dia adalah satu bentuk jihad. Satu bentuk jihad. Jadi, walaupun hukum itu mungkin sedikit sulit, sedikit sukar kepada manusia, tapi dari segi praktisnya, ia munasabah, ia sesuai yang tidak bertentangan dengan akal yang hukum itu akan memudaratkan manusia, maka dari segi agamanya, dari segi ijtihadnya, dari segi ni je, dia adalah sesuatu yang munasabah lah untuk manusia. So bagi kita, ia selari dengan ilmu yang diajar oleh Nabi, oleh ulama, yang bahawa hukum adalah hukum yang datang daripada Allah SWT. Itu yang disebut al-mahkum bih, yang dikenakan ke atas manusia sebagai taklif. So apabila hukum itu dikenakan kepada manusia, kita kena tahu juga adakah sah ataupun betul ke hukum itu hukum daripada Allah SWT. Pertamanya ialah kita kena jadikan hukum itu adalah sah sebagai taklif kepada manusia. Hukum itu mestilah diketahui oleh mukallaf cara-cara melakukannya. Macam mana nak tahu? Dalil lah. Sebab itu kita penting kepada ilmu usul fiqh. Iaitu segala perintah yang kita faham, yang kita dengar, yang kita diajar ataupun yang ulama ajar, mestilah hukum itu sabit daripada Allah SWT dan kita tahu cara dia. Contohnya solat. Aqimus solah. Kita baca Quran, aqimus solah. Maka di sana ada cara dia, prosedur dia nak buat, iaitu sallu kama ra'aitumuni, salah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. So bagaimana Rasulullah solat itu kepada kita bila kita baca hadis kan, Rasulullah kata dengan 13 rukun tu ada dalam hadis, ada dalam hadis. Sebab itu seseorang yang belajar dia akan tahu ini adalah syarat sah taklif, ini adalah taklif solat contohnya, taklif tentang solat. Okey, yang kedua dia mesti datang daripada Allah. Contohnya solat tadilah. Dari mana kita nak tahu sabit daripada Allah dalam Al-Quran lah. So, sesuatu taklif, sesuatu beban yang dikenakan kat atas mukallaf itu mestilah didapati daripada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah tu bermaksud apa yang Rasulullah sampai dengan ayat dia, dengan maknanya, yang dengan lafaznya yang maknanya daripada Allah SWT. So, itu menjadikan taklif yang dikenakan kat atas mukallaf sah. Yang ketiga adalah mampu dilakukan. Contoh mudah kat di haji lah. Jika kita tak mampu nak buat, walaupun kita tahu cara nak buat haji, pergi haji kena apa? Kena niat, kena tawaf, kena sa'i dan sebagainya. Tapi juga tahu ia sabit dalam Al-Quran, apa ni? Kuzu anni manasikakum kan, Nabi kata apa, Nabi kata kuzu anni manasikakum, ikutlah aku cara aku beribadat kepada Allah. Kita dah tahu itu adalah dalil kepada haji, tetapi tak mampu nak lakukan. So taklif itu tidak sah, maksudnya tak terpakai pada kita pada tahun ini, tapi tahun depan tengok keadaan dululah. So untuk itulah syarat-syarat untuk menjadikan sesuatu taklif itu sah. Dia mesti hukum tu tahu cara nak buat. Tapi tahu cara ni ialah tahu cara dengan ilmu yang biasa, yang ketika berada di negara Islam. Jadi jangan dia seorang tu bila dia berada dalam negara Islam ialah negara yang macam contoh negara kita lah kan. Tak logik orang tu tak tahu. Kalau dia Islam dan dia kata dia tak tahu, tak logik lah kan. So maksud diketahui ni mestilah bermaksud dalam keadaan biasa. Contohnya dia akan pergi sekolah, dia akan ni, melainkan dia ni special case.
Dia lahir di hutan. Duduk dengan harimau apa semua. Itu lain lah, tapi impossible lah kot. Nah. Sebab itu ulama kata masuk tahu ni adalah masuk tahu dalam keadaan biasa, bid-darurah, bermasuk dalam keadaan biasa. Seseorang itu kalau dia daripada keluarga Muslim, dia akan belajar dan diajar. Contohnya kita ajar anak kita solat kan, awak ajar adik awak ke dan sebagainya. So automatik kita akan diajar. So jika tak tahu, ada satu yang pelik lah, yang mustahil pada akal. Melainkan dia berada di negara, contohnya kafir, berada di negara tu yang tak boleh sebut Islam. Sebut Islam kena tembak contohnya kan. Setengah-setengah negara yang sangat anti Islam. Itu lain lah. Tapi kalau tidak, maka dia anggap manusia itu tahu. Jangan kata saya tak mahu belajar, nanti saya tahu saya wajib buat. Nanti akan jadi taklif pada saya sah. Itu jahil dia, keengganan dia, itu salah juga. So dia kena belajar. Dalam Islam, tuntut ilmu wajib. Muslim, lelaki Muslim perempuan. Talabul ilmu faridatan ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk ilmu tu wajib. So wajib itulah yang akan menjadikan taklif kata kita itu adalah terbeban. Okay. Kemudian tidak sah taklif. Taklif ni tidak sah jika ada, contohnya ialah mustahil dilakukan. So pertama tadi saya kata ulama tidak setuju bahawa syariah itu diturunkan dalam yang dalam bentuk yang berlawanan dengan akal. So taklif akan tidak sah, akan tidak berlaku apabila sesuatu perintah itu mustahil dilakukan. Tidak mungkin, tidak akan menjadi. So jika berlaku, dia mustahil dilakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebankan seseorang itu melainkan sekadar yang dia usaha. Maksudnya yang dia mampu. Kalau dia tak mampu, tak ada. Sebab dia tak ada solat sambil terbang kan. Tak ada solat sambil tidur, tak ada. Dia mesti jaga dan tidur. Dia mesti jaga. Dia tak boleh jaga tidur serentak. Kecuali Pak Gad. Ni specialty bagi Pak Gad lah. Bukan Pak Gad USM, Pak Gad tempat lain. Tapi tak akan berlaku lah. Mustahil. Yang tidak sah taklif juga melakukan bagi pihak. Melakukan bagi pihak seperti solat. Contohnya kita rasa hari ni malas nak solat. Duit ada dalam poket. Kita pun Amir, kau tolong solat untuk aku. Solat Zuhur. Nah, aku bagi kau 50. Bukan sikit, 50. Tolong solat Zuhur. Amir pun ambil duit tu, dia pun solat. Okey, dia kata dah, aku dah solat. Yang dibebankan ke atas orang yang tadi tu selesai. Maksudnya settle. Maksudnya Allah tak akan charge dia lagi. Tidak akan beri dosa kat dia lagi sebab dia dah dengan cara dia. Tidak. So taklif itu tidak akan lari. So dia tetap dianggap seorang yang tidak solat. Maka mengupah orang solat bagi pihak dia itu tidak jadikan taklif dia yang dia kena kat atas dia untuk solat itu akan bebas. So tidak. Melainkan haji. Haji boleh. Ayah kita meninggal tanpa pergi haji, kita boleh upah haji. Sama ada kita ambil badal haji daripada orang sana, kita sendiri buat haji bagi pihak ayah kita dengan syarat kita haji dululah. Tapi solat tidak. Sebab Ibnu Abbas sendiri ada kata la yusalli ahadun an ahadin. Jangan kamu solat. Jangan seorang itu solat bagi pihak orang lain. Wala yasum ahadun an ahadin. Tidak juga berpuasa bagi pihak orang lain. Puasa ni juga begitu. Kita tak boleh kata ni, Amir tolong puasa untuk saya besok. Saya ada nazar kita 3 hari. So saya dah sibuk kan sekarang tak boleh puasa. So awak tolong puasa esok sehari lagi untuk saya. Nah RM50. So Amir pun puasalah untuk dia sehari. So dia kata alhamdulillah saya punya nazar settle. Tidak. Dari segi hukum tidak. Tak boleh puasa bagi pihak orang lain. Cuma bab puasa ni dibincangkan dalam hadis yang lain. Iaitu kita boleh berpuasa bagi pihak waris kita. Iaitu dengan syarat sakit ataupun waris kita tu meninggal dalam keadaan kita tinggal puasa. Contohnya ayah kita lah. Kita katakan ayah kita Ramadan yang hari tu sakit. Bulan Ramadan tu ayah sehari pun tak puasa sebab sakit masuk hospital. So kita jaga hari-hari kesian ayah kita kan. Puasa hari-hari lala dekat nak raya meninggal. Alhamdulillah. Tak.
dia meninggal, innalillah, innalillah wa inna ilaihi raji'un, ayah kita mati. So kita kira-kira ayah aku tak puasa 26 hari. Katakan tak. Anak saya gialah di-showkan kalau boleh puasa bagi pihak ayah, ganti. Kita puasa ganti ayah. Boleh. Dalam kes ni boleh. Sebab dia tolong ayah dia puasa, ganti bagi pihak ayah dia. Kita sebagai anak ataupun kita lah, maksud mungkin nenek kita yang kita sayang ya, dekat dengan kita. So boleh ganti. Bagi orang yang sihat, tak boleh ganti bagi orang sihat. Macam tadilah, kau tolong puasa untuk aku malas lah. Tak. Itu tak boleh. Tapi puasa dalam keadaan ganti untuk wari-wari yang sakit saya kata tadi, dibenarkan. Ada nas. Boleh ganti. Okey. Yang ketiga adalah taklif bagi naluri. Naluri perasaan ataupun dalam bahasa Arab disebut jabaliyah. Bagi jabaliyah, bagi sifat ataupun perasaan, apa naluri perasaan seperti marah. Marah kita memang boleh marah, tapi dalam keadaan kita gembira tiba-tiba kita kata marah. Dahaga ataupun selera. Selera boleh tak kita kontrol? Dahaga mungkinlah kita akan rasa dahaga, tapi tengah tak dahaga, kita boleh tak buat dahaga? Tak kan? Dia mesti dahaga kena jangan minum. Kita nak minum, biar dahaga. Kita boleh lah. Tapi selera macam mana? Selera. Macam orang sakit. Tak ada selera. Kenyang ada satu keadaan, boleh tak kita makan sikit, kita kata kenyang. Kita macam kenyang tu kita cipta dia. Tidak kan? Suka begitu. Kita suka. Kita benci kat seorang, dia mari secara tak sedar. Kita jadi suka ataupun kita benci. So sifat-sifat ini tidak sah ditaklifkan. Tapi ni secara itulah, macam juga adil. Adil pun susah. Kasih pun susah. Macam anda ada adik-beradik ramai. Ada tak anda sayang adik A dengan adik B, adik C, adik B. Abang A, abang B, abang C, abang D. Kan contoh. Mesti ada beza. Yang ni sayang sikit ni sebab dia selalu bagi duit kat saya. Yang ni kurang sikit, kuat marah ni. Yang ni kuat marah ni, aku tak suka betul dia. Contoh. So kita ada sifat. Sifat itu tak boleh taklif. Dia tidak boleh diletakkan taklif. Cuma syarak adalah kata contohnya janganlah kamu membenci kan. Itu arahan. Tapi bila kita kena cubalah mematuhi arahan tu. Macam juga adil pada isteri. Adil pada isteri dari segi umum dia kan mesti adil bagi orang yang kahwin ramai. Tetapi betul ke dia adil? Betul, maksudnya perasaan dalaman dia tu. Macam tadi saya kata dia suka kan. Dia mesti ada sedikit lebih kat situ. So di situlah dimaafkan dan di situlah taklif tidaklah sampai ke situ. Tapi berdasarkan apa yang ditunjuklah, contoh fizikal kalau kita sayang isteri, kita beli rumah sama, tiga buah rumah yang berbeza dengan harga yang sama. Beli rumah dengan harga yang sama tak apa. Jangan beli makan dengan jumlah yang sama. Tak boleh. Contohnya isteri yang pertama makan sikit. So beli dia roti sekeping cukup. Isteri B makan banyak. Isteri nombor 2 makan banyak. Kita beli roti satu tak cukup. Kita kena beli 2 burger kat dia baru dia kenyang. Satu je burger cukup dia kenyang. So anda tak boleh nak adil. Anda beli kedua-dua isteri 2 burger. Sebab isteri pertama dia dapat 2 burger bazir. So bazir berdosa. Isteri kedua cukup. Okey. Tapi anda fikir tak nak bazir, beli satu lah. Isteri pertama makan satu burger dia kenyang. Makan burger Allah tak kenyang, lapar. Lapar dia buat perangai lah kan. Tak nak masak ke. Dia apa ke. So adilnya isteri pertama satu burger, kedua beli 2 burger. Adil ni bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan bermaksud adil tu banyak beli sama rata, tidak. Itu salah. Okay, yang keempat adalah tidak sah taklif. So tak sah taklif. Ini ikut pandangan Hanafiyah. Hanafiyah kata taklif orang kafir tidak ada taklif. Contohnya kita tak perlulah ajak nak solat dan tapi jumpa dia tetap meletakkan taklif pada orang kafir sebab tu orang kafir masuk neraka. Sebab kalau dia tak masuk neraka, dia tak ada taklif lah. Sebab dia ada neraka, sebab di situlah dia telah buat dosa yang banyak. Ini perbincangan dalaman lah. Tapi dari segi biasa kita kata
kafir ni tak ada taklif. So janganlah ajak mereka datang solat dan sebagainya sebab mereka tak ada taklif. Okey, itu syarat sah taklif. Maksudnya mustahil dilakukan bagi perkara yang dikenakan pada orang lain tapi kita tolong buat, ataupun bagi perasaan bagi orang kafir dia tak ada taklif, dia tak sah taklif. Takkan kata dia berlainan bagi kita. Bagi perkara yang mampu dilakukan bagi diri kita sendiri, bagi selain perasaan kita ada taklif. Kena laksanakan. Okey. Seterusnya adalah pada kesulitan. Tadi saya dah sebut sikit. Perintah Allah itu walaupun dia munasabah, kadang-kadang dia ada kesulitan. Ada sedikit sukar. Tak. Macam puasa. Dia ada kesukaran dia kan. Sebab puasa, kita kena tahan ni. Tahan lapar lebih kurang 9 jam. Tak. Boleh ke 9 jam? Lebih kan. Kalau pukul 6, subuh pukul 5.40 katakan. 5.40 sampai 5.40 dah berapa? 12 jam ke? Kan? Lebih kurang kan? Lebih kurang 13 jam. 13 jam setengah kita puasa. So, kesulitan di situ. Kadang siapa yang puasa mula-mula tu tangan dia menggigil kan. So ada kesulitan. Cuma sejauh mana taklif itu mengandungi kesulitan ataupun disebut masyaqqah. So kesulitan itu kita boleh bagi pada dua. Kesulitan biasa dengan kesulitan luar biasa. Kesulitan biasa ni biasa ditanggung. Contohnya menggelitik tak? Dia macam apa? Tangan yang bergegar, bergoyang apa? Menggeletar kan? Menggeletar keadaan biasa bagi orang mula-mula puasa contohnya. So tidak ada masalah. Sebab kita hukumkan kesulitan ini pada ibadat dia untuk menambahkan keikhlasan. Dia untuk mendapatkan satu jihad lah bagi seorang. Tapi bagi kesulitan yang luar biasa masuk yang boleh mudaratkan manusia. Kalau pukul 5.40 berbuka pukul 7.05 contoh. Tapi dia tak nak buka 7.05, dia nak buka pukul 9. Dia kata dia nak mencapai lagi tahap tinggi ibadat. So dia nak buka pukul 9. Kan? So bodohlah dia. Kita anggap dia mencari nahas lah. So kalau berlaku sesuatu contohnya macam puasa wisa. Puasa wisa ni dia tak nak berbuka sebab dia anggapan dia tu punya ibadat lagi bagus. So dia nak tunggu sampai pukul 5 pagi baru nak buka. Daripada pukul buka ataupun pukul 5 nak buka, pukul 5.40 teruskan balik puasa. So itu adalah kesulitan yang luar biasa lah yang memberi mudarat. Contoh solat malam tanpa tidur, tak nak tidur sebab nak kejar solat malam. So dalam Islam tak ada taklif yang sehingga melampaui batas demikian. So dalam Islam tidak diraikan ataupun tidak diterima kesulitan yang sedemikian. Kita adalah kesulitan, tak ada orang kata senang ibadat tu, ada cubaan kan, macam orang suka kentut. Ambil wuduk je kentut, ambil wuduknya kentut, tak ambil wuduk tak kentut. Tu jahat dia punya buntut kan. Tapi itu kesulitan lah, Allah nak uji dia. Allah nak uji. So bagaimana kita menerima ujian itu? Di situ dengan dia datang dengan dengan ketabahan, sabar dan sebagainya. Adalah dia tentang sejauh manusia itu tahan menerima kesulitan. Itu bermaksud dia mampu untuk terima, itu dia mesti sihat. Pertamanya dia mesti sihat, yang kedua dia mesti memenuhi syarat. So apabila dia sihat, lagu mana pun kesulitan dia boleh atasi. Apabila kesulitan itu kesulitan yang biasa. Dia tak sakit lah, kalau tidak kita bincang bawah tajuk rukhsah tadi. So di bawah ini kemampuan iaitu kemampuan kita panggil kemampuan yang kamil, iaitu lebih sedikit daripada kemampuan minima ataupun kemampuan yang mudah, yang lepas dah daripada tahap itu. Kemampuan yang mutlak ni adalah seperti ada air untuk solat. Ada je air, okey boleh solat. Tak ada air, tak boleh solat. Tapi kadang ada air tapi jauh. Kena carilah air tu. Itu kemampuan macam kena kaya. So jangan kita miskin nak keluar zakat. Ini bagi wanita yang suci daripada haid. Untuk solat dia kena suci daripada haid. Dia suci daripada haid tu kalau dia suci dalam kadar untuk takbiratul ihram. Contohnya sekarang ni dia
Zuhur tadi dia tak solat. Tiba-tiba ni dekat nak asar ni, nak apa nak asar, dah asar dah kan, 4.20. Katakanlah tadi pukul 4 suku dia haid. 20 asar. So dia ni cukup untuk dia bertakbiratul ihram. Wajib bagi dia. Habis nak mandi mana? Kata, so dia kena qada lah. Qada. Tapi janganlah di level-levelkanlah di sana. Tapi wanita yang apa ni? Anda yang bekerja, yang tak bekerja senanglah duduk rumah apa kan. Dia bekerja dia sedang haid kan. Pukul 12 haid dia. Habis haid. So Zuhur wajib dia solat. Solat. Tapi dia duduk kat office, macam mana nak solat? Sebab mandi wajib belum. Adakah perlu dia balik? Kat situ yang ada hukum tu kena qada ataupun dia sembahyang tunai. So kalau seorang wanita tu dia alert, dia concern dengan ibadat dia, bagi saya dia cari tempat mandi wajib solat Zuhur secara tunai. Sebab kita takut kita tangguh mati bila dah. Bila kita mati dan kadang kita hutang solat. Itu bahayalah. Tidak bagi contohnya kekal saksi nikah untuk kekal akad. Ni kalau saksi lah, kekal kahwin dia akan terputus kan. Ta'mil ialah kemampuan yang mudah yang lebih sikit daripada kemampuan yang mutlak. Iaitu contoh ada harta untuk zakat tapi mesti lebih ada bahagian. Itulah dia cukup haul. Cukup harta. Katakan harta zakat simpan. Dia 1,000 boleh keluar zakat tak? Saya ingat lebih kurang 13,000. Barulah nisab ataupun qadar untuk keluar zakat tu. Dan dia mesti tunggu. Tu baru. So kadang biasalah dia dah cukup dengan duit yang 13,000 dalam akaun tu, dia tak akan ambil. Sebab dia ada duit lagi untuk sara hidup. Yang dia nak bini dia ada lagi contohnya. So di situlah kita ada dia ada syarat kemampuan yang mudah kamil. Tetapi 13,000 akaun tu tiba-tiba masuk bulan 10. Katakan dia simpan daripada bulan 1 masuk bulan 10 dia ambil 3,000 sebab dia perlukan duit itu untuk beli sebab cepat bos kan. Dia nak tengok kelas online. So dia ambil 3,000. So bila dia ambil tinggal 10,000 maka tak cukup nisab dan tak cukup lagi. So dia tidak lagi wajib simpanan. So di situlah letaknya disyaratkan kekalnya syarat hukum. Apabila tak cukup, tak kekalnya syarat yang dia ada 13,000 dalam akaun dia selama setahun, maka sampai bulan 10 untuk keseluruhan duit itu tak sampai. So tak perlulah dia bayar zakat. Nampak kat situ. Itu yang kemampuan telak dan kemampuan kamil. Saya rasa sampai sini saja kita punya kelas sebab dah dekat pukul 5 noh. So mungkin anda ada aktiviti lain. So saya stop sini dulu. Mungkin next time kita akan esok noh, kita akan sambung lagi untuk kuliah kita tentang perbuatan mukallaf ni. So saya kena cepat sikit lah mungkin sebab takut kita akan delay sikit dalam kuliah kita tak ikut jadual. Okay, Assalamualaikum semua, selamat petang dan terima kasih kerana mendengar. Okay, stop sini nanti saya